والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada malam ni kita masih lagi masuk dalam bab kelebihan berzikir kepada Allah. Berkata Al-Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah mempunyai nama-nama yang baik. Sesungguhnya yang mewajibkan untuk masuk neraka jahanam adalah lalai daripada mengingati Allah. Apabila seorang itu lalai kepada Allah, menyebabkan ia ini akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Maka untuk selamat diri kita kepada Allah, hendaklah hati itu hidup. Hati yang hidup itu adalah hati yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka akibat daripada tidak mengingati Allah, maka diazabkan di dalam api neraka. Dan yang menyelamatkan azab neraka jahanam ialah berzikir kepada Allah. Berzikirlah yang menyebabkan seorang itu terselamat daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Maka yang dikehendaki ibadat dalam keadaan hati itu benar-benar ingat kepada Allah. Apabila kita semayang disebut firman Allah, aqimis solata li zikri, hendaklah kamu ini mengingati Allah ataupun mendirikan semayang dalam keadaan mengingati Allah. Maka ibadat yang dikehendaki adalah ibadat dalam keadaan hati sentiasa ingat Allah, yakni dengan arti kata berzikir kepada Allah Ta'ala. Golongan ahli zauqi dan juga musyahadah, mereka mendapati roh-roh mereka memahami perkara-perkara tersebut sebagaimana yang disebutkan. Jadi apabila sahaja orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka telah dapat merasakan ataupun dipanggil dapat rasa zauqiyah ataupun musyahadah, disebabkan hati mereka yang berzikir kepada Allah. Jadi kita ini, masa kita duduk di atas ke dunia ini, kita punya hati kita tertutup dengan zulmat, dengan dosa dan sebagainya. Maka dibersihkan. Bila kita bersih dengan berzikir, maka roh kita akan naik. Roh kita akan naik sehingga kepada benar-benar mendapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang gelap, yang lalai kepada Allah Ta'ala, jalan yang membersihkan hati mereka daripada ingat kepada Allah adalah jalan zikir. Sebab itulah orang yang beribadat tidak jumpa jalan zikir, maka ibadatnya itu tidak memberi kesan, tidak sampai kepada zauqiyah, lebih-lebih lagi lah musyahadah kepada Allah Ta'ala. Maka jalan berzikir inilah jalan yang membuka hati, menyebabkan seseorang tadi merasa zauq, merasakan asyik dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi yang sebab kita tidak asyik, yang sebab kita lalai, disebabkan kita ini tidak khusyuk di dalam sembahyang, di dalam ibadat-ibadat, adalah disebabkan hati yang lalai. Jadi hati lalai ini hati tak ingat kepada Allah, walaupun ketika itu ibadat sedang dilaksanakan. Contohnya ibadat sembahyang, ibadat baca Quran, dan ibadat-ibadat lain tengah dilaksanakan, tengah buat ibadat. Tapi oleh kerana hati itu lalai, maka ibadat itu tidak memberi kesan, dan ibadat itu tidak memberi perasaan zauqiyah dalam hatinya, menyebabkan dia asyik dengan ibadat, menyebabkan dia lazat dengan ibadat kalau dia itu hati dia berzikir. Tapi oleh kerana hati tidak berzikir, jadi ibadat itu tidak memberi zauqiyah pada dia. Maka ibadat-ibadat tadi yang memberi kesan adalah melalui zikir pada Allah. Dengan jalan zikir dibersihkan hati kita ini, jadi hati kita ingat, hati hidup kepada Allah. Maka ibadat dalam keadaan hati itu memandang Allah, ataupun dalam keadaan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Akibat daripada tidak berzikir, pasti akan lalai. Pasti akan lalai. Ibadat sembahyang pun lalai, ibadat Quran pun lalai. Hatta walaupun dia membaca Quran, tetapi hatinya lalai kepada Allah. Sebab apa hati jadi lalai ni? Jawapannya kerana tidak ada zikir. Sebab itulah ibadat hendaklah disertai dengan zikir. Maka apabila hati lalai daripada mengingati Allah dan menumpukan perhatian kepada dunia serta kelazatannya, dia terjatuh dalam bab tamak, kebinasaan, serta ditegah daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya orang tadi tidak mendapat rahmat adalah kerana hati lalai. Jadi disuruh berzikir itu tujuan apa? Tujuan supaya hati itu jadi sentiasa ingat kepada Allah.
Jadi apabila hati ingat kepada Allah, maka ibadat tadi akan memberi zauqiyah kepada dia, akan memberi kesan kepada orang yang berzikir. Maka dia sentiasa berpindah dari satu keinginan kepada satu keinginan, dari satu tuntutan kepada satu tuntutan, dan dari kegelapan kepada kegelapan. Apabila mereka itu tidak berzikir kepada Allah, hati semakin lalai daripada ingat menjadi tidak ingat, akhir sekali menjadi semakin gelap apabila tidak berzikir kepada Allah. Tetapi apabila pintu zikir dan ma'rifatullah telah terbuka di atas hatinya, dia bebas daripada api kebinasaan. Jadi yang menyelamatkan seseorang tadi daripada binasa dari segi ibadat, binasa dari segi i'tiqad, binasa daripada disebabkan kelalaian itu adalah disebabkan tidak berzikir. Maka apabila dia berzikir, maka akan terbuka pintu makrifat kepada Allah. Orang yang berzikir ini, hati dia akan jadi bersih. Bila hati sudah bersih, maka akhir sekali dia terselamat. Sebab apa? Hati orang yang berzikir ni dia cahaya sebenarnya. Orang yang berzikir ni, hati yang berzikirnya hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya ini dapat melihat perkara yang batin, perkara yang hak. Jadi macam mana dia nak berlaku maksiat, dan macam mana dia boleh tergelincir sedangkan hatinya sentiasa ingat pada Allah. Orang yang sentiasa ingat pada Allah, maka selamat. Maka di antara jalan yang selamat amal ibadat kita adalah jalan zikir. Tapi kalau tidak ada zikir, zikir ini ibarat pagar ataupun pendinding. Jadi bila tidak ada zikir, maka dalam ibadat tadi boleh campur. Boleh jadi campur dengan riak, campur dengan ujub, campur dengan takabur dan sebagainya apabila seorang itu tidak ada zikir. Tapi apabila ada zikir, hati itu sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala, ingat kepada Allah, maka selamat dia daripada penyakit-penyakit yang boleh membinasakannya, yakni membinasakan amal ibadatnya. Dan dikata duka cita kerugian kerana orang berzikir hati dalam keadaan tenang, dan mereka itu jauh daripada kesusahan kerana hati sudah tenang, dan dia merasa makrifat kepada Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dan di antara jalan makrifat kepada Allah adalah jalan berzikir. Jalan kita nak cari jalan makrifat pada Allah. Saya tidak pernah jumpa lagi orang yang tidak lalu jalan zikir tapi sampai makrifat. Maknanya jarang, mungkin ada tapi jarang. Biasanya jalan orang yang sampai makrifat zikir. Sehingga ulama mengatakan tidak ada jalan lain dah untuk mengubah ataupun untuk berjalan bagi orang yang salih ini, daripada menjadi orang yang beribadat tadi sehingga dia berjalan maqam dia, kecuali dengan melalui jalan zikir. Jadi jalan zikir dia jalan yang menyebabkan makrifat. Di antara kesan orang yang mencapai makrifat kepada Allah, hatinya sudah musyahadah pada Allah, sudah syuhud kepada Allah, memandang Allah, dan telah dapat dibersihkan segala nafsu-nafsu yang ada dalam hati. Ini kesan zikir. Sebab itu kalau orang bermasalah dalam macam-macam masalah, baik masalah ibadat, baik masalah akhlak, jalan zikirlah jalan yang cepat untuk membersihkan hati orang. Sehingga kan jalan zikirlah jalan yang cepat untuk menjinakkan hati-hati manusia. Sebab itulah para sahabat, perjalanan yang mula-mula mereka lalui dengan jalan zikir. Sebelum turun ayat mengenai sembahyang, mereka yang beriman dengan Nabi, perjalanan mereka adalah perjalanan zikir. Diajar oleh Nabi ini kepada para sahabat supaya hati itu sentiasa ingat kepada Allah. Bahkan ingat kepada Allah Ta'ala bukan pada waktu-waktu yang tertentu. Maknanya setiap waktu ingat kepada Allah, dan bukan pada keadaan-keadaan yang tertentu. Sama ada berjalan, berdiri, baring, mereka sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang ingat pada Allah, berzikirnya, hati dia sudah asyik dengan Allah. Maka bila sudah asyik dengan Allah, jauh sekali untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu kalau orang tanya, saya ini selalu melakukan maksiat, macam mana saya nak menjauhkan diri pada maksiat? Saya ini selalu mengekalkan maksiat, macam mana jalan dia untuk menjauhkan diri ataupun menyelamatkan diri daripada maksiat? Jawapan dia adalah zikir kepada Allah. Bahkan orang yang berzikir disertai dengan ibadat-ibadat yang lain, maka orang yang berzikir itu afdal kalau dibandingkan dengan orang yang beribadat tanpa zikir. Baik, saya contohkan. Kalau orang ini membaca Quran dan orang ini membaca Quran juga,
Tapi yang membaca Quran, orang yang pertama ini membaca Quran dengan ada zikir. Dia ada zikir dia. Dan yang orang yang macam ni membaca Quran, bahkan dia menghafal Quran tapi tidak ada amalan zikir. Maka orang yang ada zikir itu lebih baik daripada orang yang tidak ada amalan zikir. Apa buktinya? Buktinya ketika para sahabat balik daripada perang, lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami semua telah berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Maka kami nak tahu antara kami yang ramai berjihad kepada jalan Allah Ta'ala ini, siapakah yang paling afdal di kalangan kami?" Lalu Nabi mengatakan, orang yang berzikir di kalangan kamu itulah yang paling afdal. Maknanya semua sudah berjihad belaka, tapi bila ditanya siapakah di kalangan kami yang paling afdal, lalu Nabi mengatakan, orang yang berzikir di kalangan kamu. Siapa yang berzikir di kalangan kamu, itulah yang paling afdal. Maka demikian juga sahabat Nabi bertanya dengan soalan-soalan yang lain, Nabi tetap mengatakan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu lebih afdal. Bermakna di sini ibadat-ibadat yang kita lakukan, baik baca Quran, baik sembahyang sunat, baik ibadat-ibadat yang lain, mesti dihidupkan ibadat tadi dengan zikir. Maka roh bagi ibadat itu zikir. Maka kalau ibadat tidak ada zikir, seperti badan yang tidak ada roh, menyebabkan hati lalai kepada Allah Ta'ala. Tujuan zikirnya apa? Tujuan zikirnya untuk ingat kepada Allah. Dan tujuan ibadat ni, ibadat untuk mengingati Allah. Keadaan yang kita disuruh beribadat mesti dalam keadaan ingat kepada Allah Ta'ala. Maka jalan dia adalah jalan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, berkata Abu Ahmad Zarruq rahimahullahu ta'ala, berkata Ahmad Zarruq di dalam kaidahnya, golongan khusus ataupun dia panggil golongan khawas tetap dalam kata-kata, dalam kata-kata, perbuatan dan hati. Orang-orang khawas ini, mereka ini bercakap macam biasa, mereka berbuat apa-apa mereka kerja amat-amat, dan satu lagi hidup mereka adalah hati mereka hidup. Bukan saja mulut bergerak, mulut bercakap, perbuatan lagi, dan hati mereka hidup kepada Allah Ta'ala. Ini orang khawasul khawas, orang pegangan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya zahir dia bekerja, tapi hati ini selalu memandang kepada Allah ataupun sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Maka ini golongan khawas. Sebagian besar mereka adalah golongan khusus dengan zikir. Dan mereka ini golongan-golongan khawas ini yang menyebabkan hati mereka hidup, mereka ada zikir-zikir khusus. Dan mereka itu ada zikir-zikir yang khusus yang mereka amalkan untuk menghidupkan hati mereka. Apakah amalan yang menghidupkan hati? Tidak ada lain zikir. Zikirlah amalan menghidupkan hati. Kesan daripada zikir nanti akan lahirlah perbuatan-perbuatan yang lain. Mungkin lepas pada zikir orang tu jadi suka baca Quran, maka dia lebih lazat membaca Quran lagi apabila hati sudah berzikir kepada Allah. Apabila sembahyang begitu juga. Sembahyang kalau tidak ada zikir, tidak mencapai khusyuk. Macam mana nak sampai khusyuk sedangkan hati itu mati? Orang yang tidak berzikir sebenarnya hati dia mati. Tidak berzikir. Ibadat mesti hidup dalam keadaan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata di sini, tidak beramal seorang anak Adam dengan satu amalan yang lebih menyelamatkan daripada azab api neraka daripada zikir kepadanya. Amalan yang lebih menyelamatkan seorang itu daripada azab api neraka adalah zikir. Yang selamat seseorang tadi, bahkan kalau dia kurang amal ibadat-ibadat yang lain, tetapi dia ada zikir. Bahkan Nabi sendiri pun mengajar sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi ini, ada golongan sahabat Nabi, dia kaya, dia boleh infak fisabilillah, dia boleh sembahyang sunat, dia boleh buat perkara ibadat-ibadat lain. Tetapi apabila fakir miskin berjumpa dengan Nabi, tak nak minta satu amalan supaya dapat menandingi orang-orang kaya yang boleh infak fisabilillah, yang boleh bersedekah, yang boleh melakukan ibadat, Nabi ajar kepada fakir miskin supaya berzikir. Dengan cara macam mana? Dengan cara sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tujuan zikir ni adalah ingat Allah. Maka kamu ni, kalau kamu berzikir ni, kamu macam diorang juga. Lebih kurang diorang, walaupun diorang tu kuat. Orang-orang kaya ni banyak kelebihan dia boleh buat. Nabi ajar macam mana nak menandingi orang-orang ni. Orang yang boleh infak fisabilillah, yang disebut orang infak fisabilillah ni boleh masuk syurga. Yang disebut infak fisabilillah ni pahala berganda-ganda. Macam mana nak lawan orang ni tak ada harta ni? Nabi ajar orang ni zikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sebagainya. Begitu juga dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ajar kepada Siti Fatimah supaya lepas pada sembahyang berzikir, bertasbih, bertahmid dan sebagainya.
Supaya apa? Supaya hati itu hidup kepada Allah Ta'ala. Maka amalan yang cukup besar, amalan yang cukup besar yang menyelamatkan anak Adam tadi, kecuali di antaranya adalah berzikir. Sehinggalah Ahmad Zarruq mengatakan tidak beramal seorang anak Adam satu amalan yang lebih menyelamatkan dia daripada amal-amalan yang lain. Sebab apa kata macam tu? Kalau sembahyang, kadang-kadang bila kita sembahyang, ada juga rukun sembahyang yang tidak sempurna, yang bahkan sembahyang tidak sah. Kadang-kadang begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Boleh jadi ada tak cukup rukun, ataupun tak cukup, ataupun ada perkara-perkara yang menyebabkan terbatal amalan dia tadi, ataupun perkara-perkara yang cepat merosakkan amalan dia. Tetapi kalau dia berzikir subhanallah, siapa terus pahala kepada Allah. Kalau dia angkat takbir, antara dia angkat takbir tadi tu sampai ke dia semayang tu 4 rakaat ke 3 rakaat ke 2 rakaat ke, kadang-kadang ada juga perkara yang boleh dia ini boleh, perkara yang boleh batal ibadat tadi. Satu lagi, kalau dia berzikir, dia hidupkan hati dia berzikir. Ketika dia sebut subhanallah, hati dia maha suci Allah. Ketika dia sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika dia sebut la ilaha illallah, la ma'budah illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, ataupun tiada Tuhan melainkan Allah, hati dia cepat hidup mudah. Dan amalan ini mudah sampai kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan ibadat-ibadat yang lain. Maka perjalanan yang paling mudah tadi, yang lebih menyelamatkan seseorang itu daripada azab api neraka, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menjadikan bagi semua perkara mempunyai manfaat, seperti manfaat minuman dan makjun. Makjun ni obat. Minuman ni maknanya untuk menguatkan tubuh. Maka sesuatu adalah mengikut apa yang dikhususkan baginya. Maka hendaklah meraihkan yang am pada yang umum, dan yang khas pada yang khusus, mengikut kesesuaian individu. Jadi begitulah juga dengan tubuh badan kita perlukan makanan, perlukan minuman. Maka rohani kita juga perlukan makanan dia. Apa makanan bagi rohani kita? Makanan bagi rohani kita adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tengok kesesuaian kita. Kadang-kadang memang kita tak boleh berzikir banyak-banyak. Apabila kita diberi amalan zikir, kadang-kadang nak suruh zikir 1000 sehari tak mampu, dengan sebab kesibukan kita. Ambil 500, tahun 500 ambil 100. 100. Sekurang-kurang berzikir lepas sembahyang. Berzikir subhanallah, subhanallah. Tapi biar ada amalan. Maka demikianlah, kalau tubuh badan kita memerlukan minuman, memerlukan makanan, memerlukan obat-obatan, maka demikian juga dengan rohani kita perlu kepada makanan minuman. Apa makanan minuman bagi rohani kita? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir ini dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati, dan zikir juga boleh menguatkan rohani sebagaimana makanan. Maka ikut kesesuaian. Ada orang boleh masa kosong boleh berzikir banyak-banyak, ada orang sibuk, maka sekadar mana mampu dia berzikir. Yang paling penting, hidupkan hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Ahmad Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala berkata, Futuh ni pembukaan daripada Allah. Sama ada pembukaan itu merujuk kepada ilmu, pembukaan ilmu, ataupun pembukaan tadi merujuk kepada makrifat kepada Allah. Pembukaan ilmu ini lebih kepada laduni sebagai contoh, ilmu laduni, ataupun futuh, makrifat kepada Allah Ta'ala dengan jalan zauqiyah. Maka untuk benar-benar mencapai maqam rada tidak akan berlaku kepada seseorang hamba kecuali setelah dia memenuhi 3 perkara pada permulaannya. Untuk mendapat futuh daripada Allah, pembukaan, sehinggalah sampai kepada maqam rada, maka tidak dapat mesti melalui 3 perjalanan. Yang pertama, tergelam dengan ismul mufrad, isim yang satu, yakni nama Allah, dan ini khusus bagi orang yang diberi keizinan untuk berzikir. Ini di sini kita dapat faham, berzikir ini mesti kita kena ambil daripada orang yang boleh beri amalan zikir. Maka dia berzikir ini, kalau dia berzikir setelah dia dapat keizinan daripada guru, daripada seorang syekh ataupun seorang guru yang telah memberi ijazah zikir pada dia, maka dia boleh berzikir.
biar dia berzikir sampai tenggelam nama Allah. Biar tenggelam dalam nama Allah, betul-betul dalam hati ni betul-betul ingat Allah. Kesan daripada zikir. Tapi zikir tadi mesti kena ambil daripada guru. Mesti kena ambil daripada guru. Jangan kita dalam buku-buku ambil dalam buku. Bila ambil dalam buku tengok fadilat dia. Fadilat lalu berzikir. Ini tidak. Dia tidak boleh kepada futuh. Futuh ini, pembukaan ini mesti daripada guru. Sebagaimana sahabat Nabi dia dapat daripada Rasulullah. Kadang-kadang hari ini je talqin zikir, esok makrifat lalu pada Allah. Hari ini je talqin zikir, balik rumah berzikir, terbuka pintu hati Allah. Pintu hati untuk memandang Allah, sehingga kan walau diseksa, walau diazab, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi yang pertama nak sampai kepada pembukaan daripada Allah, sampai kepada makam yang tinggi, di antaranya makam radha, mesti tenggelam dengan nama Allah. Tenggelam, dan dia itu berzikir hendaklah dalam keadaan diberi keizinan untuk berzikir dengan ismu mufrad daripada mursyid kamil. Ini guru mursyid, ataupun dipanggil syekh mursyid. Jadi mursyid sekarang ni nak cari dua ni. Payah kita nak cari guru mursyid. Guru mursyid ni tak sama dengan guru yang lain. Dia guru ni yang pertama maklum dah ada 4. Satu guru istilah, hanya sekadar istilah saja. Boleh cakap istilah. Guru istilah ni tidak ada dalam hal dia. Istilah yang dia sebut dia tidak ada dalam hal dia. Kalau dia sebut tentang sabar, dia memang tidak sabar, tapi dia hanya boleh tahu ini guru istilah. Yang kedua, guru kaedah. Guru kaedah ni dia boleh tahu kaedah macam mana nak jadi orang sabar, macam mana kaedah dia. Kalau nak jadi orang sabar, begini kaedah dia. Ini daripada guru kaedah. Ahli tasawuf mengatakan guru istilah, guru kaedah ini dipanggil tukang cerita. Dia hanya sekadar, tak lebih pada itu. Dia hanya sekadar tukang cerita saja. Dan kita pun boleh jadi guru kaedah. Ambil buku-buku, ambil kaedah, ambil apa-apa, baca, beritahu ke orang. Maka boleh jadi guru. Orang pun tengok, oh alim, ikut baca buku, itu guru kaedah. Sebab tu ahli-ahli sufi mengatakan kita belajar ilmu daripada orang hidup kepada orang hidup. Kita tidak belajar ilmu daripada orang yang mati. Apa maksud yang mati? Kita tidak ambil ilmu daripada yang mati, kita mengambil ilmu daripada yang hidup. Maknanya mengambil ilmu daripada yang hidup itu guru yang bersanad, yang guru yang ada ahwal dia. Ambil ilmu daripada yang mati, ambil ilmu pada kitab. Guru tak ada baca kitab. Baca kitab dan tidak ada daripada pemberian izin daripada guru tadi. Ini dia ambil ikut kitab. Ini dia panggil guru. Dia panggil orang ini dikira istilah saja. Tak lebih pada istilah ataupun kaedah. Yang ketiga, ahwal. Ahwal ini, kalau ahwal, apa yang dia kata tu dia beramal. Tetapi dia boleh pada diri dia, dan orang-orang yang duduk keliling, anak buah dia boleh ambil berkat daripada dia. Yang keempat dia panggil guru sir. Guru sir ni boleh memberi ilmu, dia beramal ahwal pada dia dan dapat memberi kesan rohani kepada anak buah dia. Ni guru tu. Jadi sama ada guru sir ataupun guru yang dipanggil yang ketiga, guru ahwal. Ini adalah guru yang boleh mentadbir hati. Dan guru-guru mursyid ini, kadang-kadang guru yang memimpin manusia ni, memimpin orang, mentadbir hati ni dia ada 3. Satu dia panggil guru yang telah diberi izin untuk mentadbir orang. Guru diberi izin untuk tadbir orang, sehingga kan orang tadi dia boleh mentadbir orang lain setelah mendapat izin daripada guru dia. Ini dia panggil mursyid juga, mursyid. Yang kedua, guru itu telah terbuka hati dia. Dengan kesan hati dia terbuka, dia terbuka hati dia tadi, sehingga kan dia dapat memberi ilmu-ilmu yang dalam-dalam. Ini dia panggil guru majzub. Guru majzub. Guru majzub ini dia kena cari guru juga untuk mengesahkan dia. Yang ketiga dia panggil guru uwaisi. Guru uwaisi ni maknanya guru tadi mendapat ilham ataupun ilmu laduni daripada tabiah secara rohani.
daripada ala ghaib. Contohnya. Itu OIC pun kena cari guru juga yang musyrik. Sebab apa? Takut tipu daya. Tipu daya. Ini jadi nak beritahu, maka guru yang kamil ini, kalau kita nak tengok dia guru kamil ini, yang musyrik kamil, sifat dia yang pertama, bila kita duduk dengan dia pasti menambah ilmu kita. Duduk dia sama ada dia bercakap, tak bercakap pun boleh. Ada seorang ulama Uzbekistan meninggal, Ibrahim Jad. Anak murid dia lebih kurang dalam 3 juta. Tapi dia tak bercakap. Majlis dia kalau ada 10 orang dia tak bercakap dah. 2-3 orang dia cakap sikit-sikit saja. Yang bercakap anak buah dia saja. Kalau dia duduk dalam majlis tadi, dia pun tengok-tengok orang, senyum-senyum, suruh anak murid dia cakap, dia pun keluar. Majlis tadi akan dapat berkat. Orang duduk dalam majlis dia dapat ilmu, kesan kepada dia. Jadi di antara guru musyrik, ataupun kita panggil guru yang memberi kesan. Jadi nak beritahu, yang pertama tanda guru tu benar-benar musyrik. Yang pertama, bila kita bercakap dengan dia, tambah ilmu. Bahkan kadang-kadang tak bercakap dengan dia pun tambah ilmu. Maknanya yang pertama, menambah ilmu pada kita. Sama ada dia bercakap tak bercakap. Tak bercakap ni macam mana? Tak bercakap tambah ilmu. Kadang-kadang dia memberi kesan. Maknanya dapat ilham ke daripada mana ke kesan dia, ataupun terbuka, mudah faham. Selepas dia balik saja, tiba-tiba kita tengok ilmu mudah faham, sebab kesan kita duduk dengan dia. Ini tanda guru musyrik. Tapi nak cari guru musyrik dia mengaku saya ni musyrik, belajar dengan saya dah. Itu bukan musyrik, dia tidak akan memusyikkan diri dia sendiri. Yang kedua, menyebabkan kamu ini kuat ibadat ataupun ingin beribadat. Duduk kat dia, balik Allah. Nak buat amal ibadat banyak, Sama ada dia nasihat suruh buat amal ibadat, ataupun dia buat amal ibadat, kita tengok dia, ataupun tak tengok dia, ingat selalu, kena buat ibadat banyak. Ataupun tengok duduk kat dia, jadi insaf selalu. Aku ni jahat sungguh, aku mari sendiri duduk sebelah dia saja. Ini kesan. Sebab itu orang-orang soleh ni dia ada nur sebenarnya. Hanya kita tidak nampak saja nur. Ada nur pada dia. Sebab itu bila sahaja kita yang duduk dalam keadaan gelap, hati kita gelap, maksiat banyak gelap, tapi bila kita duduk dalam satu majlis ilmu daripada seorang guru yang ada nur, tiba-tiba kita rasa hati kita cerah. Orang panggil rasa terkesan, ataupun orang panggil rasa ada zoom. Tidak semestinya seorang guru tu bercakap dengan pidato dengan hebat-hebat. Kadang-kadang hebat-hebat pun tak ada benda. Wah, bising bangun, bising tengok, dengan tangan dengan hebat. Orang dengar tidur tak marah. Tak ada benda. Ada kadang-kadang seorang guru tu dia cakap slow je. Dia cakap slow saja. Slow saja. Tapi rasa terkesan. Ada seorang ustaz lah, dia cerita, wallahu alam lah, dia cerita dia ada anak pergi di satu buah di luar negara, di Mesir kalau tak silap, dia cerita. Jadi dia telah mendengar seorang orang tua, seorang syekh yang tua ni dia membaca khutbah dia bukan bersemangat, orang tua biasa je, slow je, dia cakap biasa saja, tapi dengar terkesan dalam hati. Terkesan dalam hati, kelitah dia dalam hati. Orang ni kena ambil guru, kena jadi guru. Nak ambil jadi guru. Cakap biasa saja, tidaklah suara tinggi, tidak tunjuk bersemangat je. Dia orang tua dah, tapi kata-kata dia tu memberi kesan. Lalu habis daripada sembahyang Jumaat, dia pun tunggu. Bila tunggu, tengok anak murid dia, anak murid pada syekh tadi ajak dia masukkan dalam kenderaan, dia pun pergi. Dia ni ikut daripada jauh. Kebetulan masa belajar di Mesir sana, ada motor, bukan saya lah, sahabat saya, ada motor, dia ikut tengok dekat rumah, tahulah syekh rumah. Syekh pun pergi masuk dalam rumah, dia pun pergi. Bila dia ketuk sekali dah jawab, 2 kali, 3 kali tak jawab, dia pun kata besok, dia keluar. Bila dia keluar nak balik tu, syekh tadi buka pintu, mari sini, ajak masuk. Ajak masuk. Bila ajak masuk, tanya kenapa ikut saya.
Kata saya nak belajar. Kata Syekh tadi, saya tidak ada ilmu, tak payah belajar lah dengan saya. Tak payah belajar. Banyak lagi orang alim, dia pun sebut nama orang lagi belajar kat awal. Dia kata saya nak belajar dengan Syekh juga, belajar dengan orang lain. Sebab saya jumpa Syekh kali bila saja benda apa ni, bila saja tengok orang tu dalam apa ni, sahabat saya ni tu minta sangat. Dia kata begini kalau mu nak belajar, mu mari sebelum subuh. Sebelum subuh kau nak mari. Dia balik besoknya mari sebelum subuh. Ada sungguh. Ada sungguh. Saya tu ajar sikit, lepas tu barulah saya tak apa aku ajar. Ajar dia sedikit saja, tapi Syekh tu tidak boleh khatam sebab uzur, dia dah tua dah. Sikit-sikit aja. Baca sikit saja. Tetapi seolah-olah sudah baca satu kitab. Memberi kesan, dia kata. Penyampaian ilmu sedikit saja, tapi memberi kesan. Sehingga kan Syekh tadi tak mengajar pun dia boleh baca habis-habis kitab-kitab yang lain. Ni ada pembukaan. Ini kesan daripada guru yang ada no. Yang ada no. Jadi yang kedua ni, kalau guru tu benar-benar musyrik, kalau kita duduk dengan dia, kadang-kadang terkesan pada ibadat kita. Maknanya kalau kita ada dengan dia, dia pun kita jadi rajin ataupun rasa nak beribadat. Yang ketiga, bila kita duduk bersama dengan dia, mengingatkan kita pada akhirat. Kita payah nak ingat akhirat, kadang payah nak ingat kematian, payah. Tapi bila duduk dengan dia, kesan kepada tu. Ini di antara guru musyrik. Maka tidak dapat tidak, dia kata wajib mencari guru musyrik untuk membersihkan hati. Kalau kamu tidak jumpa dekat negeri kamu, kampung kamu, wajib kamu keluar. Kalau tak jumpa juga, kalau tak boleh nak keluar, tidak ada kemampuan nak keluar, maka berdoalah pada Allah supaya Allah Ta'ala tunjuk guru yang boleh memimpin hati kita. Baik. Jadi untuk nak mencapai maqam, jadi kita, hati kita ni berubah, jadi dekat dengan Allah, jadi berubah akhlak kita, jadi hati kita tunduk pada Allah. Yang pertama, mesti berzikir sampai tenggelam nama kita. Tapi tenggelam nama Allah dan ambil zikir mesti dengan syekh ataupun dengan guru musyrik. Kalau kita tak jumpa kat guru musyrik, kita kena cari guru itu yang ada guru musyrik. Maknanya kita kena cari guru itu ada guru musyrik. Dan zikir itu yang kita amal tadi sampai tenggelam nama Allah, tenggelam kita kesan daripada zikir itu, mesti kita ambil daripada seseorang yang boleh memberi zikir. Dan orang yang memberi zikir itu, dia mendapat keizinan daripada syekh dia, daripada guru dia untuk memberi zikir pada dia. Dan dia tidak boleh, kadang-kadang syekh tu beri zikir ke dia, tak suruh beri ke orang lain. Kadang-kadang syekh tak beri, suruh orang lain, tapi dia beri pada orang lain. Ada tak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam keadaan macam tu mesti ada keizinan. Kalau syekh itu boleh. Kadang-kadang syekh musyrik kita jumpa orang ramai. Okey, seorang syekh musyrik kata, baik, aku izinkan kamu memberi zikir pada orang lain. Jadi orang yang memberi zikir pada orang lain itu bukan daripada dia, daripada syekh dia. Dia ni wakil daripada syekh. Maka bolehlah dia beramal. Maka orang yang berzikir ini dua. Satu, dia berzikir dalam keadaan mendapat keizinan. Yang kedua, berzikir dalam keadaan tidak ada keizinan. Tak ada keizinan ni macam mana? Dia tengok dalam buku, dia berzikir. Tengok orang lain berzikir. Sedangkan dia tidak ada sanad, tidak ada diambil daripada orang, dan dia tidak ada apa ni dia panggil ijazah ataupun keizinan dia. Maka dia berzikir. Berzikir macam ini, zikir boleh mendapat pahala. Kesan dia dapat pahala, tetapi tidak memberi kesan kepada rohani. Boleh dapat pahala berzikir. Macam orang kita tahlil lah. Duduk atas wakaf, malam ni tahlil lagi. Berzikir tak beri kesan. Yang kedua, berzikir memberi kesan kepada rohani. Pahala pun dapat, barakah pun dapat, kesan pada rohani, kesan perubahan pada akhlak, perubahan kepada hati apabila dia berzikir daripada seseorang yang dia dapat izin untuk mengamalkan zikir. Jangan tu. Ada seorang tu dia bagus dia. Bila kita suruh dia berzikir, dia cari buku kat kedai. Lepas tu dia pun jumpa buku, dia pun tengok, kelebihan. Kalau berzikir ini la ilaha illallah 1000 kali jadi kaya. Dia pun baca. Kalau berzikir ni banyak ni jadi macam. Dia pun beramal.
Bila beramal berzikir tidak ada tu tengok dalam buku, tiba-tiba jadi pening kepala. Jadi macam-macam masalah hari. Jumpa kita kata nanti dulu jangan berzikir dengan ni, ambil mana dia kata ambil buku. Sebab apa? Beramal banyak beramal ni kan. Sebab saya baca fadilat semangat. Fadilat semangat. Jadi mesti kena ambil dalam keadaan tu. Jadi orang yang berzikir ni yang kedua, dia ambil daripada orang yang boleh beri keizinan ataupun ada sanad, ini akan memberi kesan kepada hati dia. Beri kesan kepada hati dia. Jadi di antara orang tadi boleh mencapai perubahan maqam ataupun berjalan hati dia semakin dekat dengan Allah, dia semakin berjalan kepada Allah. Yang pertama mesti dia tenggelam dengan zikir nama Allah Ta'ala, ataupun berzikir dengan la ilaha illallah, ataupun dia berzikir dia ambil daripada guru dia, ambil pada guru dia, guru ataupun seorang musyrik yang kamil yang boleh memberi keizinan. Guru musyrik inilah yang tugasnya membuang mazmumah dalam hati. Kalau tidak sampai makam musyrik ataupun tidak boleh kepada mentadbir hati dia, dia akan memberi akal, ilmu pada akal saja, tapi ilmu kepada hati tidak tercapai. Yang kedua, kalaulah dalam keadaan macam tu nak jadi perubahan, kamu bersuhbah dengan ahli zikir. Hendaklah bersahabat dengan ahli zikir. Dengan kita bersahabat dengan ahli zikir, kerana ahli zikir ni dia ada nur. Jadi dia ni cerah sebab ada nur, ada lampu picit. Lalu kita yang gelap ni, zulmat ni, kita duduk dengan ahli zikir, hati kita akan tersuluh juga, akan memberi kesan juga. Memberi kesan. Sebab itu dia tengok subah ni besar kesan dia. Sama ada kita bersubah dengan orang yang buruk akhlaknya ataupun bersubah dengan orang yang baik akhlaknya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang buruk akhlak, maka akan jadi akhlak buruk. Tapi bersubah dengan orang yang baik, ahli zikir, kita akan jadi baik. Sebab apa? Subah ni dia akan dapat dua kesan. Sama ada kesan nur, kesan cahaya, ataupun kesan zulmat, kegelapan. Sebab itu jarang. Kalau orang itu, sebab itu Nabi kata, kamu tengoklah anak kamu berkawan dengan siapa. Kalau kamu nak tahu orang itu baik tidak baik, kamu tengok kawan dia. Kalau kawan dia baik, baik dia. Kalau kamu tengok kawan itu tak baik dia. Sebab apa? Sebab akan berlaku limpahan nur ataupun kena pada zulmat masuk dalam hati. Jadi katanya Ibnu Ajibah, untuk seorang tadi nak mencapai pembukaan daripada Allah supaya hati dia jadi bersih, dia ni akan mencapai makrifat kepada Allah, di antaranya hendaklah dia berkawan dengan ahli zikir. Batu Imam Ghazali dia kata suruh berkawan dengan ahli-ahli tasawuf, yakni ahli-ahli zikir yang hatinya hidup kepada Allah Ta'ala. Katanya Luqmanul Hakim, dia terjalis ulama, duduklah kamu dengan ulama, kerana ulama ini menghidupkan hati-hati yang mati, sebagaimana bumi tadi dihidupkan dengan air hujan. Bumi yang kering dihidupkan dengan air hujan. Ulama yang macam mana? Ulama yang berzikir, ulama yang takut pada Allah, ulama yang hati dia hidup pada Allah, ulama yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesan daripada kita berkawan dengan ahli zikir ini akan memberi kesan yang baik dalam kehidupan kita. Bukan saja kesan pada akhlak kita, bahkan kepada ibadat kita, pada rohani kita, yang menyebabkan seorang tadi yang lupa pada Allah jadi ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga baik guru, baik kawan begitu. Kalau kita berkawan, kita belajar dengan guru tu yang banyak ingat hati, kita jadi ingat hati kau. Walaupun dia tak cerita, dia dah cerita dia ni, saya tiap-tiap malam ingat mati sama, dia tak cerita, tapi kita akan berlaku kesan dia. Ini kesan bersuhbah dengan orang-orang yang baik. Sebab itu kalau dia bersuhbah sahabat dengan orang jahat dia. Kita nak senang je nak tahu orang tu baik dah baik, tengok kawan. Kalau dia berkawan dengan orang-orang yang baik, insya-Allah dia akan menjadi baik. Yang ketiga, berpegang teguh dengan amal yang soleh dan yang tidak berhubung kait dengan sesuatu sebab, iaitu berpegang teguh dengan syariat Muhammadiyah. Jangan kita melakukan amal-amal yang soleh ada dengan tujuan yang lain. Mesti amal soleh tadi mesti tidak ada, jangan ada ikutan yang lain kecuali ikutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita ini beramal dengan amalan yang soleh dan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jadi yang paling besar kita melalui jalan syariat Nabi Muhammad ini dengan cara macam mana? Mencari pewaris Muhammadiyah, yakni guru-guru yang mursyid, guru yang hidup, yang mereka itu beramal dengan sunnah Nabi, dan mereka itu hati mereka sentiasa ingat dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka dia kata para murabi dan juga mursyid yang sama. Murabi dan juga mursyid yang sama. Jadi murabi ini orang yang mendidik hati-hati manusia untuk sampai kepada Allah Taala, dan juga mursyid orang yang menunjuk jalan dan membersihkan hati. Telah menasihati ahli sunnah ini orang yang berjalan untuk sampai kepada Allah, yang baru melalui jalan zikir. Baru nak berzikir ahli sunnah, baru dapat zikir, baru nak berzikir tu. Maka dia menasihati kepada ahli sunnah dan menerangkan kepada mereka, kepada ahli sunnah ni, yang orang yang baru nak berzikir pada Allah, bahawa jalan amali secara praktikal yang menyampaikan kepada Allah Taala dan juga keberadaannya ialah memperbanyakkan. Orang-orang yang makrifat, orang-orang ni tahu, bahkan yang nasihat orang dalam kamu nak jalan kepada Allah, kita belajar ilmu baik, alhamdulillah kita belajar. Kuliah maghrib kita pergi, alhamdulillah. Sembahyang kita sembahyang wajib. Puasa tahu dah kita sembahyang wajib, alhamdulillah. Dan ada di kalangan kita yang boleh membaca Al-Quran dengan baik, alhamdulillah. Semuanya sudah bagus. Tetapi bagaimana dengan ibadat yang selama ini kita buat tidak ada zikir? Tengok apa yang sudah lama dah kita beribadat, yang mana ibadat itu tidak bisa dikira. Lalulah orang-orang murabi yang mendidik manusia pada jalan Allah, dan juga orang-orang yang menggunakan jalan sampai kepada Allah. Mereka menang. Kalau kamu tak berjalan kepada Allah, nanti tak sampai kepada Allah. Dah habis sungai-sungai, anak duri, ranjau habis. Lepas tu jumpa rimah, hari singa habis. Kalau siapa-siapa ada. Dah nak mana senang lembu raya 4 jam sampai. Naik dalam hutan 5 hari dah pagi. Pulau yang dah sebulan dah pagi. Lepas tu perjalanan kita, orang yang berjalan zikir ni, katanya orang-orang murabi dan juga mursyid, dia kata jalan amalan yang betul amalan. Nak sampai pada zikir, mesti melalui jalan zikir, memperbanyakkan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah dalam keadaan semua keadaan. Ada pun sembahyang, lepas sembahyang. Tapi zikir boleh dalam keadaan semua keadaan, dan juga bersumpah dengan Ali. Dalam sembahyang Allah, itu pun kalau ingat, kadang-kadang tak ingat pun. Angkat takbir, sudah salam. Habis dah 4 rakaat. Sudah salam dah tu. Tapi kalau berzikir, dia boleh ingat kepada Allah, berzikir la ilaha illallah, maka dan bersumpah dengan ahli zikir. Kita kena kawan dengan ahli zikir. Orang ni kita tahu dia ni ahli zikir, berzikir sama tiada hari, kena kawan dengan dia, kena berkawan dengan dia. Kenapa? Kerana nafas ahli zikir ini terputus daripada syahwat nafsu ammaratu bisu. Kerana nafas mereka nafas yang terselamat daripada nafsu ammarah yang mengajak melakukan kejahatan. Jadi nafas itu yang dimasukkan, nafas itu nur mereka. Kesan daripada kita berkawan telah melahirkan, telah mencahayakan hati. Sebab daripada dia ini lahirnya cahaya. Cahaya daripada mana? Daripada zikir. Maka cahaya tadi akan menyuluh kegelapan. Okey, kita ni banyak dosa gelap. Kita kawan orang banyak dosa gelap tak? Dalam batin gelap, muka pun gelap sungguh. Muka pun gelap kawan dengan tu. Sebab apa? Sebab gelap sama gelap. Bila nak jumpa ni? Tak jumpa jalan. Sebab duduk dalam keadaan kegelapan. Tetapi kita duduk dalam cahaya. Kita tidak ada lampu, tidak ada cahaya gelap, tapi kita berkawan dengan orang yang ada cahaya. Lalulah orang yang bercahaya tadi berjalan, kita pun ikut dia. Sebab kita bersama dengan dia, kita akan sampai.
maka kesan dia hendaklah banyak bersumpah dengan orang-orang yang ahli zikir. Kerana ahli zikir ini mereka itu cahaya yang dapat menerangi jalan kegelapan yang ada di dalam hati kita. InsyaAllah dengan memperbanyakkan zikir menyebabkan hati kita ini akan menjadi cerah, lebih baik, dan juga dapat meninggalkan maksiat. Kalau orang tanya saya, Ustaz, payah sungguh nak tinggal maksiat, sebut maksiat apa-apa pun, jawapan saya satu saja, zikirlah kamu kepada Allah. Marilah saya tak boleh nak tinggal minum arak, contohnya. Saya tak boleh nak tinggal judi, bagi dulu judi. Saya tak boleh nak tinggal ni, saya tak boleh nak tinggal ni. Kalau ditanya pada saya apakah dia punya obat dia, saya jawab satu saja, obat dia zikir. Saya ni nak semangat, nak semayang ni, semangat nak mengaji Quran, tapi sampai masa malas. Jawapan dia zikir kepada Allah Ta'ala. Banyakkan berzikir, insya-Allah akan rasa kesan di dalam hati dan boleh tengok perubahan dalam ibadat yang kita lakukan. Lebih-lebih lagi dalam akhlak kita, rohani kita, insya-Allah akan ada perubahan dengan melalui jalan zikir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.